Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, antara salah satu yang selalu dibincangkan adalah bagaimana hebatnya kekuatan para sahabat dalam bulan Ramadan tatkala mereka memasuki ataupun menyertai peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan. Maka apabila kita hendak memahami masalah ini atau memahami kisah-kisah ini, ada beberapa perkara yang perlu untuk mungkin diluruskan sebelum untuk memahaminya dengan lebih tepat. Pertama, para sahabat itu adalah generasi yang terbaik di dalam kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada galang gantinya. Mereka lah manusia yang paling ikhlas, berjuang dan berkorban ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengharapkan sebarang balasan. Mereka bergerak daripada Mekah ke Madinah untuk berhijrah. Mereka melakukan banyak perkara hanya kerana Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namun, antara perkara yang penting yang perlu untuk kita tahu, para sahabat ini juga hanyalah seorang manusia juga. Mereka juga lah seperti kita. Mereka ada waktunya yang sakit dan yang sehat, tertawa dan menangis, kuat dan juga lemah. Termasuk di dalam keadaan mereka di dalam bulan Ramadan. Benarkah para sahabat ini tidak berpuasa dan ketika mana bulan Ramadan, ataupun mereka berpuasa dalam bulan Ramadan dan mereka pergi berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Untuk pengetahuan kita, benar, peperangan Badrul Kubra, perang Al-Badar itu berlaku dalam bulan Ramadan. Dan para sahabat menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam bergerak daripada Mekah, pergi ke satu tempat yang dipanggil Badar dan berperang bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kadangkala keadaan ini diangkat, perbincangan ini diangkat dalam Ramadan, sesetengah para asatizah, ustaz-ustaz yang berceramah, kadang-kadang mereka menyindir sebahagian orang yang mungkin terlihat keletihan, tidak mampu untuk meneruskan kerja melainkan terpaksa untuk berehat sebentar, dengan menyatakan bahawa para sahabat itu mereka berperang dan mereka tidaklah sama sekali seperti kita yang lemah, yang letih dan tidak mahu bekerja kerana ingin berehat sebentar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para penonton sekalian, keadaan ini tidak semestinya benar 100%, kerana ada dua keadaan yang mungkin kita boleh fahami. Pertama, tatkala seseorang berada di medan perang seperti para sahabat di bulan Ramadan, mereka akan mempunyai adrenalin rush. Mereka akan adrenalin mereka akan menaik dan itu akan membuatkan seseorang itu lebih bersemangat. Jadi sangatlah amat logik apabila mereka berada di tengah-tengah pertempuran, mereka akan menjadi sangat bersemangat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, bahawa tidak semestinya, bukan menjadi satu kewajipan kalau kita melihat kepada kedudukan para sahabat dalam peperangan Badar. Pertama, antara Madinah ke Badar itu sekitar dalam lebih daripada 100 ataupun sekitar dalam 156 kilometer. Ini bermaksud mereka telah pun bermusafir. Dan apakah hukum bagi orang yang berpuasa dan dalam keadaan bermusafir? Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rukhsah. Dalam suratul Baqarah ayat 184, Allah menyatakan ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Bulan Ramadan itu atau berpuasa itu pada hari-hari yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang sakit atau berada di atas permusafiran, maka mereka boleh menggantikan hari-hari di bulan puasa itu yang mereka tinggalkan kerana sebab-sebab tadi, iaitu sakit. Sakit ini bermakna kalau diteruskan ia akan lebih memudaratkan. Dan sekiranya mereka berada dalam perjalanan, para sahabat tadi berada lebih daripada 100 km daripada rumah mereka di Madinah. Dan yang kedua, mereka berada dalam keadaan pertempuran. Dan memang di sana adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan apabila seseorang itu bermusafir dan dia berpuasa dalam Ramadan namun menyebabkan dirinya lebih lemah dan mampu untuk memudaratkan orang lain ataupun menyusahkan orang lain, baginda sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengingatkan laisa minal bir as-saumu fis safar. Bukan perkara yang berkebajikan sekiranya dia meneruskan puasa dalam keadaan begitu di dalam perjalanan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah, maka ini adalah jelas ada sebahagian para sahabat yang berpuasa dan ada di kalangan mereka yang tidak berpuasa dalam perjalanan Ramadan, apatah lagi berada di dalam sesebuah peperangan yang sangat-sangat getir dan penting yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa ataupun kemenangan. Namun saya tutup dengan persoalan, adakah sekiranya saya bermusafir, saya boleh berbuka puasa ataupun tidak? Ia adalah pilihan bagi kita. Rukhsah itu dibenarkan
namun ianya terpulang kepada kita untuk meneruskan ataupun untuk berbuka puasa. Kedua-duanya dibenarkan dalam syarak, dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.